Daim kata dia tidak bersalah. Kerajaan kata buktikan. So kalau saya bersalah, buktikan. Daim kata, kerajaan kata saya tak perlu buktikan awak bersalah. Awak kena buktikan yang awak tidak bersalah. Which is Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengarah komunikasi UMNO berkata, ada satu konspirasi yang dipanggil langkah Dubai. Dan langkah Dubai ni ialah konspirasi nak menjatuhkan kerajaan Madani atau kerajaan Anwar Ibrahim. Dan orang yang di belakang mastermind langkah Dubai ni ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tun Daim Zainuddin dan Muhyiddin Yassin. Dan orang seperti Ismail Sabri Yaakob, Hishamuddin Hussein, Hamzah Zainuddin juga terlibat. So, kerajaan akan mengambil tindakan terhadap kesemua orang ni. Dan Lokman Adam telah juga berbuat report polis hari ini terhadap Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri Yaakob. Dan laporan polis ni menuduh bahawasanya Muhyiddin dan Ismail Sabri telah curi 700 juta duit rakyat atau telah salah guna 700 juta duit rakyat. Polis sudah umum, mereka sedang siasat tuduhan ini dan akan ambil tindakan terhadap Muhyiddin dan Ismail Sabri. So sekarang ni dia orang guna bukan saja SPRM tapi mereka guna PDRM juga untuk ambil tindakan terhadap mereka yang dianggap sebagai musuh kerajaan atau musuh Anwar Ibrahim. SPRM kata mereka telah rampas Ilham Tower, bangunan yang dimiliki oleh Daim bernilai 2.3 bilion. Dan mereka boleh pegang, boleh rampas dan pegang bangunan tu selama 18 bulan, 18 months. Semasa siasatan dijalankan. Mereka tidak perlu ada bukti yang Daim telah lakukan kesalahan. Daim kena buktikan yang duit ni duit halal dan bukan duit haram. So sekarang ni menjadi tanggungjawab Daim, tugas Daim untuk membuktikan duit tu duit halal dan bukan duit haram. The onus is on Daim to prove his innocence. The government does not need to prove Daim's guilt. Ini dia guna taktik baru. Kalau awak tak boleh bukti yang awak tidak bersalah, maka awak dianggap sebagai bersalah. Dan kita boleh ambil tindakan terhadap awak sebab awak gagal buktikan yang awak tidak bersalah. So this is a very, boleh dikatakan very interesting move. Sebab mereka boleh buat apa saja tuduhan terhadap awak. Dan kalau awak tak boleh buktikan tuduhan itu palsu atau awak tidak bersalah, maka kita anggap awak bersalah. That's all. So Daim kata dia tidak bersalah. Kerajaan kata buktikan. So kalau saya bersalah, buktikan. Daim kata, kerajaan kata saya tak perlu buktikan awak bersalah. Awak kena buktikan yang awak tidak bersalah. Which is quite impossible, quite difficult. Okey, tindakan terhadap Daim ni ataupun tuduhan terhadap Daim ni ialah dia telah melakukan jenayah pada tahun 80-an dan tahun 90-an. Okey? So, oleh kerana dia melakukan kesalahan tahun 80-an, 90-an, so duit ni ataupun harta Daim ni diperolehi dari jenayah. It is money obtained from criminal activities. So, duit tu haram kerana sumber dia haram. Kalau sumber haram, maka duit tu haram, harta tu haram, cash tu haram, kerajaan boleh rampas. Undang-undang apa dia guna ni? Undang-undang ni dipanggil Anti-Money Laundering Act. AMLAH. Dan undang-undang ni, AMLAH is tahun 2001. AMLAH 2001. Bermaknanya, mereka menggunakan undang-undang tahun 2001, undang-undang tahun 2001.
So 2001 law is being used against crimes kononnya or allegedly committed in 1980s, 1990s. So jenayah tu dilakukan tahun 80-an dan tahun 90-an mengikut tuduhan. So kita guna undang-undang tahun 2001 AMLAH untuk ambil tindakan. Boleh tidak? Okey, biar saya baca Perlembagaan Malaysia. Artikel 4 Perlembagaan Malaysia. This constitution is a supreme law of the Federation, and any law passed after Merdeka Day which is inconsistent with this constitution shall to the extent of the inconsistency be void. Bermaknanya Perlembagaan Malaysia ni is a supreme law, the highest law, undang-undang agung, ya. Mana-mana undang-undang atau apa saja undang-undang yang dilaksanakan selepas merdeka, selepas tahun 1957, dan di mana undang-undang tu bercanggah dengan perlembagaan, maka tak sah. Undang-undang tu tak sah. Void. So, undang-undang yang dibuat selepas merdeka, misalnya AMLAH 2001 sebagai contoh, dia tak boleh bercanggah dengan perlembagaan. Kalau bercanggah dengan perlembagaan, maka undang-undang tu tak sah, tak boleh pakai. Itu artikel 4 Perlembagaan Malaysia. Kita baca pula artikel 7 Perlembagaan Malaysia. No person shall be punished for an act or omission which was not punishable by law when it was done or made. Okey, bermaknanya mengikut artikel 7 Perlembagaan Malaysia, diorang tidak boleh dihukum, tindakan tidak boleh diambil terhadap mereka semasa tidak ada undang-undang tersebut. So, AMLAH ni tahun 2001 baru ada. Semua jenayah yang dilakukan sebelum tahun 2001, sebelum wujudnya AMLAH, okay, undang-undang ni tak boleh diguna pakai. So, kalau Daim dituduh lakukan jenayah ataupun curi duit atau salah guna kuasa tahun 80-an dan 90-an, ya, termasuk of course Mahathir dan sebagainya. So, itu tak boleh kita guna AMLAH. AMLAH ni tahun 2001. Apa yang berlaku sebelum tahun 2001, tak boleh kita guna undang-undang tahun 2001. Kalau macam tu masa Perang Jepun, masa Perang Dunia Pertama, pun kita boleh ambil tindakan ke? No. Tindakan selepas 2001. Not sebelum. So sekarang ni tuduhan terhadap Daim dan Mahathir dan sebagainya ialah mereka telah melakukan jenayah, salah guna kuasa, curi duit rakyat tahun 80-an, tahun 90-an. Tapi AMLAH ni tahun berapa? Is Anti-Money Laundering Act tahun 2001. So kalau betul pun diorang melakukan jenayah, you tak boleh guna undang-undang baru ni untuk nak backdate. Backdate sejauh mana? Takkan sampai Perang Dunia Pertama, masa zaman Jepun pun kita masih boleh ambil tindakan atas undang-undang ni. So this is the issue. Mereka ni nak guna AMLAH, tetapi tuduhan tu sebelum AMLAH menjadi undang-undang. And alasan dia, dia orang berhak untuk rampas semua harta, baik cash dalam bank ke, harta ke dan sebagainya. Mereka boleh rampas selama 18 bulan dan awak perlu bukti yang awak tidak bersalah. Kerajaan tak payah buat apa. Kerajaan duduk diam aja. Kita charge awak, ya. Kita serah ke awak untuk buktikan yang awak ni tidak bersalah, yang awak tidak lakukan jenayah. It's a very dirty game that they're playing. Tapi ringkas cerita, Mahathir, Daim, Muhyiddin, okay, dan sekarang ni nampak Ismail Sabri pun dia orang nak seret masuk dalam satu ni kes 700 juta salah guna duit rakyat, dan mereka akan suruh orang yang dituduh tu membuktikan yang mereka tidak bersalah. Sementara tu kerajaan boleh rampas semua duit, rampas semua harta, sekat pasport. Ya betul. Melayu sebenarnya yang jadi pengkhianat kepada bangsa sendiri. Apa bukti dia?
sejarah telah menunjukkan bahawa bangsa Melayu sendiri yang menjadi tali barut kepada penjajah sehingga runtuhnya Kota Melaka yang merupakan sebuah empayar Melayu Islam yang terbesar di kawasan Asia Tenggara ini suatu ketika dahulu. Kerana Melayulah yang sanggup menjual agama, menjual bangsa, menjual maruah dan jati diri sebagai orang Melayu, menyebabkan Melayu itu sendiri berpecah dan hilang kuasa. Lebih 500 tahun kita dijajah, menjadi hina di tempat tanah kelahiran kita sendiri. Kerana apa? Kerana kita berpecah, kerana lemahnya iman kita. Itulah dia Melayu. Dan hari ini, adakah kita nak ulang lagi peristiwa dan sejarah yang lama? Bila kita Melayu ini mula berpecah, adakah kita nak tengok kita orang Melayu menjadi hina di tanah kelahiran kita sendiri? Hanya dengan Melayu kembali kepada Islam, berpegang teguh kepada agama, bersatu padu, barulah Melayu akan dapat nikmat yang pernah kita rasa suatu ketika dahulu. Benarlah pesan Mat Kilau, jaga agama, jaga bangsa, jaga negara, jangan sampai bangsaku tiada negara.